Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Pantau Kerajaan Baharu. Isu berkaitan dengan kos sara hidup masih lagi kita bincangkan dan itu adalah agenda dan juga isu utama yang perlu diperjuangkan oleh kerajaan hari ini. Dan hari ini kerajaan memberi jaminan tidak akan menaikkan tarif elektrik terhadap rakyat biarpun jumlah keseluruhan kos subsidi bahan api itu bakal mencecah 30 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tarif elektrik untuk syarikat industri kecil sederhana, syarikat pertanian dan syarikat pengeluar makanan juga tidak akan dinaikkan. Dalam sidang media di Bangunan Perdana Putra pada Rabu, Ahli Parlimen Tambun itu bagaimanapun berkata, tarif elektrik akan dinaikkan secara berperingkat untuk kategori syarikat multinasional yang mengeksport produk ke luar negara. Kita bincang soal kos sara hidup ini berdasarkan laporan NACOL semalam dan kita memutuskan supaya cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak diteruskan kerana ini akan membebankan rakyat. Walaupun kita akui kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan, kesan kepada kewangan negara agak tinggi, ya. Dia mencecah mungkin hampir 30 bilion ringgit. Maka Saudara Nik Nazmi selaku menteri berkenaan akan membuat pengumuman supaya jika dikenakan pun terhadap hanya syarikat-syarikat multinasional yang ekspor kerana tarif terlalu rendah buat mereka dan subsidi itu tidak harus diberikan kepada syarikat-syarikat gergasi yang untungnya tinggi. Anwar berkata mesyuarat NACOL pada Selasa mengambil maklum tentang keperluan untuk naikkan tarif tersebut bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan. Bagaimanapun, beliau berkata pemberian subsidi ketika ini dilihat hanya memberi keuntungan kepada golongan kaya. Untuk waktu ini, saya terus bersama dengan Datuk Dr. Madeline Berbang, penganalisis ekonomi untuk kita bercakap lanjut berkaitan dengan isu dan juga hal ini terutamanya apabila kita menyentuh hal berkaitan dengan poket rakyat, isu berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya. Salam sejahtera, Datuk. Ya, selamat sejahtera, Ahsan. Ya, Datuk, pertama sekali, bagaimana besarnya makna apabila kenaikan tarif elektrik yang diumumkan oleh Perdana Menteri ini tidak dilaksanakan ataupun tidak dibuat dalam tempoh dan juga hal semasa ini kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya, Datuk? Okey, terima kasih, Ahsan. Saya memang tertunggu-tunggu ya pengumuman yang dikatakan yang akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebab kita telah difahamkan bahawa beliau akan mempengerusikan mesyuarat NACOL yang ramai menunggu-nunggulah ya. So apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa tarif untuk elektrisiti tidak dinaikkan, saya pun tunggu juga. Adakah ia hanya untuk isi rumah ataupun hanya untuk syarikat ataupun macam mana. Jadi apabila dalam media sidang media itu diumumkan, saya terasa lega sebab saya melihat dia ada pada dua kumpulan. Pertama ialah pada isi rumah rakyat Malaysia. Yang kedua ialah perusahaan kecil sederhana, syarikat domestik ya. Dan apa yang dikatakan yang diumumkan ialah yang akan dikenakan ialah syarikat-syarikat multinasional. Sebab inilah satu caranya bagaimana yang disebut ya yang bersasar. Buat ketika ini yang dikatakan yang disasarkan ialah rakyat Malaysia yang begitu terkesan oleh kenaikan kos hidup. Sebab selama ini kita banyak membicarakan tentang ayam, kita banyak membicarakan tentang makanan, sedangkan komponen elektrisiti dan juga pengangkutan adalah antara kos yang menyumbang kepada kenaikan harga kos kehidupan. So ini saya amat mengalu-alukanlah dan saya rasa walaupun dikatakan ia akan meninggalkan pesan subsidi sebanyak 30 bilion ya, kalau tadi kalau saya dengar apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat, tapi saya rasa beban terhadap rakyat ini dapat diringankanlah sedikit sebanyak ya. Dan juga Datuk, seperti yang Datuk nyatakan tadi, antara isu dan juga bebanan rakyat yang terpaksa menanggung berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya dalam masa yang sama adalah berkaitan dengan kos
subsidi yang ditanggung oleh kerajaan itu sendiri bernilai 30 bilion ringgit. Bagaimana keseimbangan ini perlu dilakukan terutamanya dalam peringkat kerajaan bagi menampung kos pengeluaran dengan 30 bilion ringgit itu untuk tarif elektrik ini pula, Datuk? Ya, okey. Sebab kita perlu faham ya, subsidi ni mesti datang daripada, mesti ada sumber yang perlu ada. Sebab ramai orang ingat subsidi ini entah macam jatuh daripada langit. Dia sebenarnya tidak ya, ia mesti datang daripada sumber tertentu. Jadi lazimnya sumber itu datangnya daripada nilai ekspor kita dan juga daripada cukai yang dikenakan kerajaan terhadap barangan yang boleh dicukai ya. Jadi dalam konteks ini saya rasa kenaikan harga komoditi dan juga minyak dan sebagainya di mana hasil kerajaan yang kita perolehi itu digunakan untuk menampung subsidi ini. Memang kos subsidi ini tinggi, tetapi kita dengar kalau tidak silap saya ya, tahun kerajaan yang lepas Tengku Zafrul ya, yang amat berhormat Menteri Keuangan ketika itu ada mengumumkan bahawa kerajaan menanggung lebih kurang 70 lebih bilion dari segi subsidi dan separuh daripadanya lebih sekitar 30 bilion ialah untuk subsidi makanan dan juga bahan bakar. Jadi ini adalah pertimbangan yang perlu diambil ya. Di satu pihak memang bebanan terhadap kos hidup ini begitu tinggi, tapi di satu pihak yang lain ialah sejauh mana kerajaan dapat menampung pembiayaan untuk subsidi ini. Jadi ini yang kadang-kadang kerajaan terpaksa memikirkan yang istilah subsidi bersasar. Jadi supaya tidak berlaku ketirisan, iaitu subsidi ini tidak disalurkan kepada mereka yang betul-betul katanya macam dalam disebut tadi yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan kepada orang kaya. Dia kata dalam konteks ini kalau kita tengok elektrisiti tadi ialah untuk syarikat yang besar. So memang ia akan meninggalkan kesan terhadap ruang fiskal kita ya. Maknanya dalam usaha kerajaan terpaksa mengurangkan defisit ini, maka subsidi ini satu cabaran besar juga pada kerajaan. Di satu pihak dia perlu menampung kos hidup yang tinggi tuntutannya, dan di satu pihak yang lain ialah terpaksa memberi subsidi. Tapi saya rasa kerajaan masih ada ruang yang boleh untuk membiayai subsidi ini. Itu dia. Datuk, dalam masa kita melihat kepada tarif elektrik yang tidak dinaikkan ini, kita juga melihat kepada mungkin keperluan-keperluan lain. Kalau kita boleh melihat kepada mungkin ada dalam kalangan rakyat Malaysia yang tidak ada pun bekalan elektrik terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman khususnya. Ini juga antara langkah yang perlu dilakukan kerajaan untuk memastikan bahawa keseimbangan itu, percaturan itu sampai kepada semua pihak. Kalau Datuk boleh gambarkan mungkin ada kawasan-kawasan lagi yang masih lagi belum ada elektrik ini, yang masih lagi belum ada bekalan, bagaimana survival kehidupan mereka dan sebagainya, Datuk? Terima kasih Ihsan sebab menyentuh isu yang sangat dekat dengan diri saya ya. Sebab kalau kita lihat isu bekalan elektrik ini memang isu yang sering dibicarakan oleh kita yang duduk di bandar dan juga kawasan-kawasan yang di mana adanya bekalan elektrik. Tetapi kita lihat masih ada negeri ataupun kawasan-kawasan di pedalaman Malaysia ini, khususnya di Sabah, Sarawak dan juga ada di Semenanjung Malaysia, di kawasan orang asli umpamanya, masih tiang elektrik tu ada. Saya sempat lagi, saya ingat lagi masa membuat kajian dulu, saya nampak tiang elektrik sampai 3 tiang. So bila ditanya kepada pembantu penyelidik saya di kawasan tu, saya tanya kenapa tiang ada, talinya tak ada. Oh, dia kata setiap kali ada election, dia kata akan terpacak lah tiang-tiang ini. Mungkin itu joke dan sebagainya. Tapi sebenarnya sejujurnya memang masih ada lagi kawasan-kawasan kita di pedalaman di Malaysia ini yang tidak ada elektrik. Jadi walaupun subsidi ini masih dikekalkan, tetapi bagi mereka ini tidak meninggalkan apa-apa makna. Sebab apa yang mereka perlukan juga selain daripada subsidi untuk elektrik ini, sebenarnya mereka memerlukan minyak diesel untuk mengepam pam elektrik mereka. Sebab ada rumah-rumah panjang yang terpaksa membelanja, mereka yang duduk di rumah panjang membelanjakan wang yang begitu banyak sekali untuk membeli minyak diesel, selain daripada untuk speedboat mereka digunakan juga untuk electricity je. Jadi saya amat mengharapkan kerajaan baru ini dapat memberi perhatian yang serius terhadap
keperluan asas ini, iaitu elektrisiti, bekalan 24 jam. Saya bukan kata bekalan saja, tetapi bekalan elektrisiti 24 jam. Ya. So itulah yang kita harapkan. Ya. Datuk, tadi Datuk menyebut berkaitan dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri juga, dan juga kita berbincang berkaitan dengan subsidi bersasar untuk disalurkan kepada mereka yang layak, bukan kepada golongan-golongan kaya, contohnya syarikat-syarikat multinasional dan sebagainya. Kalau Datuk ada cadangan mekanisme bagaimana yang paling tepat untuk kita menilai kepada tarif penggunaan elektrik dalam kalangan rakyat Malaysia, bagaimana pula untuk kita menilai bahawa ini golongan kaya, berapa peratusannya, kita tidak perlu meletakkan subsidi ataupun mengenakan subsidi daripada kerajaan, perlu bayar penuh dan sebagainya. Mungkin ini perkara-perkara yang perlu diperhalusi dan juga dilihat dengan lebih teliti supaya mungkin subsidi 30 bilion ringgit itu dapat dikurangkan dalam masa yang sama, ia sampai kepada golongan sasar yang betul-betul memerlukan subsidi berkenaan, Datuk. Okey, terima kasih San. Salah satu cabaran bila kita membicarakan tentang subsidi bersasar khususnya, ya, macam kita kata subsidi untuk makanan, sangat sukar sebab satu ialah untuk mengenal pasti mereka seperti yang disebutkan tadi, ya, golongan yang betul-betul memerlukan. Maka ini dicadangkan, salah satu aspek yang dicadangkan ialah supaya kita mempunyai data yang lengkap, ya. Salah satunya ialah menggunakan data maya, menggunakan big data dipanggil, ya. So ini yang pertama sekali yang kerajaan perlu melabur, ya, untuk mengenal pasti kawasan siapa dari segi pendapatan mereka. Itu mungkin satu cara. Yang satu cara lagi ialah mungkin ada yang mengatakan kita menggunakan kupon dan sebagainya. Itu kalau makanan. Tetapi dari segi elektrisiti ni saya rasa dia lebih mudah berbanding dengan subsidi makanan. Sebab ia mengikut lokasi. Jadi lebih mudah untuk TNB. TNB sudah ada, ya, di mana gridnya dan sebagainya. Saya rasa yang itu lebih mudah berbanding dengan subsidi bersasar untuk makanan. Bagi saya cabaran besar sebenarnya ialah untuk mengenal pasti siapa yang sepatutnya layak, betul-betul layak. Sebab bercakapnya senang tau. Nak kata, kita nak memberi subsidi pada golongan yang memerlukan. Jadi siapa yang betul-betul memerlukan? Adakah dia hanya berdasarkan pendapatan semata-mata atau berdasarkan saiz isi rumah dia? Kadang-kadang pendapatan dia mungkin macam M40. Mungkin orang kata M40 tak perlu. Tetapi kadang-kadang M40 di Kuala Lumpur ini lebih memerlukan berbanding dengan B40 di kawasan luar bandar. Jadi ini yang perlu kerajaan perlu beri perincian yang lebih mendalam dan memerlukan kata orang nak mengenal pasti golongan sasaran ini adalah cabaran yang cukup besar, tetapi tidak mungkin tidak bermakna ia tidak boleh dilakukan. Kerajaan perlu invest ataupun melabur wang yang banyak untuk membina pangkalan data ini, data maya ini dan juga this big data ini. Ya. Saya cukup tertarik dengan apa yang Dr. nyatakan tadi. M40 yang berada di bandar mungkin tidak sama dengan golongan B40 yang berada di luar bandar dan sebagainya. Kos sara hidupnya berbeza, survivalnya berada di bandar dan juga di kampung sangat-sangat berlainan dan sebagainya. Baik Datuk, seketika nanti kita nak melihat kepada apa pula selepas ini. Kita dah bercakap berkaitan dengan tarif elektrik. Apa pula yang sebenarnya kerajaan perlu lakukan dalam langkah kedua, ketiga selepas ini, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, ini siaran Pantau Kerajaan Baharu. Kita bercakap banyak sudut dan juga keadaan apa yang perlu dan juga yang perlu diambil perhatian terutamanya dalam kerajaan perpaduan hari ini. Tadi kita bercakap berkaitan dengan tarif elektrik. Seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri bahawa tidak ada kenaikan tarif elektrik buat masa ini dan tidak keperluan itu tidak mendesak walaupun kerajaan menampung kos subsidi bernilai 30 bilion ringgit. Jadi Datuk Dr. Madeleine Burma masih lagi bersama saya menerusi dalam talian ketika ini. Kita dah melepasi cerita berkaitan dengan elektrik, Datuk. Isu berkaitan dengan makanan, isu berkaitan dengan kupon dan sebagainya itu
masih di peringkat perbincangan dan juga penyelidikan yang lebih rapi dan sebagainya untuk memberi kupon dan sebagainya. Tetapi untuk melihat ke depan ini, apa lagi perkara terutamanya bila bercakap berkaitan dengan kos sara hidup, walaupun ada dalamnya bukanlah sesuatu perkara yang secara fizikal yang dapat kita lihat, contohnya seperti makanan dan sebagainya, tarif elektrik salah satunya. Tetapi selepas ini apa lagi, Datuk, yang perlu dibuat? Okey, terima kasih, San. Sebenarnya dari segi teorinya, teori secara teoritisnya, apabila membincangkan tentang kenaikan ataupun kos hidup ni, dia ada dua aspek dia. Yang satu ialah perbelanjaan dan yang satu ialah pendapatan. Yang banyak diberi tumpuan sekarang ialah perbelanjaan, iaitu kos barangan itu, bila barang itu naik dan kita lihat harga mencanak dan ayam lah, for example. Memang contohnya ceritanya ialah tentang ayam, dan sekarang kita mendengar bagaimana kerajaan membicarakan tentang bil elektrik dan sebagainya. Iaitu ini adalah pendekatan bagaimana memastikan perbelanjaan isi rumah dan juga syarikat itu untuk kos-kos ini dapat dikurangkan. Tapi satu aspek dalam jangka panjang yang kalau boleh kita beri lebih perhatian yang serius, tetapi jarang sekali kita nak membicarakan dia, ialah lebih kepada apa yang kita gelar dari perspektif pendapatan. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kenaikan kos sara hidup ini, naratifnya juga perlu mengambil kira bukan saja perbelanjaan, iaitu duit yang perlu dibelanjakan, barangan ini naik dan sebagainya, bekalannya tak ada semua. Itu dari segi supply side-nya, tetapi dari segi pendapatan itu sendiri. Sebab apa yang berlaku ialah barangan ini ataupun kos sara hidup ini tidak begitu terasa sekiranya pendapatan rakyat Malaysia itu meningkat. Dan juga peningkatan ini dalam jangka masa panjang tu kita boleh lihat bahawa dengan peningkatan dalam pendapatan, maka pendapatan boleh guna itu dapat ditingkatkan. Memang ada usaha untuk kerajaan memberi sedikit subsidi, ialah satu cara supaya pendapatan boleh guna itu ditingkatkan. Satu lagi cara ialah supaya ekonomi kita bertumbuh dengan lebih pantas lagi, supaya lebih cepat lagi, supaya lebih pendapatan itu lebih tingkat. Syarikat tidak boleh lagi menggunakan alasan produktiviti atas alasan kenapa pendapatan tidak boleh ditingkatkan. Sebab kita lihat laporan oleh Department of Statistics mengatakan bahawa produktiviti pekerja Malaysia sudah meningkat. Jadi sekarang kalau kita dengar isu berkaitan dengan upah gaji minimum pun menjadi perbalahan. Majikan mengatakan terlalu tinggi, dia kata. Sedangkan dia kata produktiviti pekerja tidak tinggi. So sepatutnya tidaklah begitu tinggi. Jadi memang ini akan berterusan. Jadi selagi dalam jangka masa panjang atau kita lihat bahawa isu upah ini tidak diselesaikan, maka gaji tidak dinaikkan, maka kita lihat isu kos sara hidup ini akan terus menjadi perbincangan. Jadi bagi saya, selain dari membicarakan tentang subsidi dan juga usaha untuk mengawal kartel dan juga dari segi pengeluaran ini, kerajaan dalam jangka masa panjang perlu memberi perhatian terhadap bagaimana cara untuk mempertingkatkan ekonomi kita selain daripada menyelesaikan masalah hutang 1.3 trilion itu. Bagi saya lah, Ihsan. Ya. Itu dia. Datuk, bila kita cakap berkaitan dengan pemain industri mempunyai peranan yang besar dalam membantu dalam mengurangkan kos sara hidup apabila mungkin ia boleh dilakukan dengan meningkatkan kecekapan pengeluaran, menggunakan teknologi dalam mengurangkan kos operasi dan sebagainya. Itu peranan yang perlu dilakukan oleh pemain industri. Tetapi nanti mungkin ia akan berbalik juga kepada kerajaan untuk penyediaan kepada teknologi-teknologi yang lebih baik, kemudahan-kemudahan keuangan untuk memastikan bahawa kolaborasi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Bagaimana Datuk melihat kepada peranan pemain industri ini dalam masa yang sama mendapat sokongan daripada kerajaan itu? Betul Ihsan. Satu perbincangan yang menarik sebab ia memerlukan pendekatan yang bersifat holistik. Ia tidak boleh hanya dilakukan oleh kerajaan semata-mata ataupun syarikat ataupun perusahaan semata-mata. Sebab kalau kita lihat bajet kerajaan, berkali-kali kita mendengar
insentif diberikan dan juga di mana syarikat-syarikat Malaysia ni digalakkan untuk berganjak ataupun beralih ke era kata orang melakukan transformasi untuk memperkenalkan teknologi. Tapi kita melihat ada sedikit kelewatan yang berlaku, seolah-olah mereka ini teragak-agak untuk memperkenalkan, dan ini yang menyebabkan mereka masih lagi nak bergantung kepada pekerja asing untuk melakukan segala urusan aktiviti ekonomi. Dan dengan cara sedemikian kita melihat upah tidak banyak meningkat. Jadi saya rasa dengan adanya apa yang kerajaan telah lakukan sebelum ini, iaitu dan juga saya harap diteruskan, ialah kita perlu mengurus buruh kita, pekerja asing kita ni dengan lebih baik supaya kita tidak lagi bergantung pada buruh asing, dan syarikat-syarikat Malaysia ataupun struktur ekonomi kita perlu beralih ke arah yang lebih canggih, iaitu menggunakan teknologi, dan ini akan menjimatkan kos, dan pada masa yang sama kita melihat produktiviti pekerja kita akan meningkat dan pendapatan mereka juga akan meningkat. Jadi ia tidak boleh diselesaikan hanya ini tanggungjawab kerajaan semata-mata. Maknanya syarikat perlu mengambil inisiatif juga untuk melakukannya dan melakukan pelaburan secara besar-besaran. Ini adalah tanggungjawab bersama sebenarnya. Ya. Dan juga Datuk, fokus utama kerajaan jelas sebelum ini adalah untuk membina semula ekonomi Malaysia untuk bergerak dengan lebih pantas dan juga lebih hebat daripada sebelumnya. Tetapi bila kita bercakap dalam konteks pengurusan ekonomi dan keuangan, pastinya pasukan mantap dalam merealisasikan fokus utama itu bersandarkan kepada keadaan politik domestik yang lebih stabil. Bagaimana Datuk nak melihat kepada bahawa apa sahaja isu yang kita berkaitan dengan ekonomi, kos sara hidup dan sebagainya, di akhirnya nanti pasukan mantap ekonomi dan juga keuangan negara yang memastikan bahawa pemacuan itu tepat untuk memastikan bahawa rakyat di bawah ini terbela. Betul, Ihsan, betul. Kalau kita tengok kerajaan yang ditubuhkan, itu pun dikatakan unity government, perpaduan ini. Memang itu cabaran bagi kita di Malaysia. Tetapi saya saya yakin kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan isu ekonomi ini dapat diselesaikan. Sebab politik, kita cukuplah berpolitik. Saya rasa yang di-Pertuan Agong telah pun bercerita supaya kita ketepikanlah semua ini, supaya kita maju ke hadapan. Sekarang kita memikirkan kehidupan rakyat, dan lebih lagi kalau kita lihat dengan kos sara hidup yang begitu mendesak. Jadi memang mereka yang berada dalam kerajaan sekarang adalah mereka dari ideologi yang berbeda, parti politik yang berbeda, ideologi yang pun berbeda. Ini cabaran besar, tetapi kita mengharapkan nanti saya rasa tak lama lagi, dalam beberapa hari lagi kita akan melihat yang pertama sekali ujiannya di sini terletaknya ujian ialah pembentangan semula bajet 2023 ini. So di sini terletaknya akan diujilah kekuatan kerajaan baru kita, dan saya mengharapkan rakyat Malaysia juga, kita juga seperti juga ahli politik, kita pun cukuplah berpolitik di media sosial. Saya pun tak hangat nak membaca, tapi sonok juga membaca tu. Ya, Datuk, bila kita bercakap berkaitan dengan tekanan kos sara hidup ini, ia bukan perkara baharu. Kalau kita semak kembali seawal 2014 contohnya, Jawatan Kuasa Khas Kabinet bagi menangani kenaikan kos sara hidup itu ditubuhkan. Pada 2018 berubah nama menjadi Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun NAKOL. Dan sebelum PRU ke-15, Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi ditubuhkan berikutan kenaikan harga barang keperluan. Adakah Datuk melihat daripada sejak 2014 ini terdapatnya graf dinamik ataupun graf yang kita merasakan bahawa kita ada waktu-waktunya kita keluar daripada isu-isu berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya. Walaupun Datuk cakap tadi, kos sara hidup ni kalau kita bercakap hari ini memang tak habis. Dia akan mungkin berlarutan dari semasa ke semasa kalau ia tidak ditangani dengan baik. Bagaimana untuk memastikan bahawa dalam tempoh yang ada dalam kerajaan hari ini, ia dapat direalisasikan dan mungkin rakyat akan dapat menarik nafas lega, Datuk?
Ya, kalau kita tengok betul Ihsan, kalau kita dengar bukan saja 2014 Ihsan, kalau kita tanya orang-orang tua kita pun mereka akan bercerita pada waktu dulu pun harga barang naik dia kata, tetapi itu memang kita tidak ada data dia. Tapi sebenarnya kita ada juga biasness-nya Salah satu bias yang dan ini secara saintifik diuji dan dibuktikan biasness dari segi ingatan kita bahawa kadang-kala kita bias dari segi ada waktunya harga barang turun. Ada setengah-setengah barang itu turun dan waktu-waktu itu turun. Tetapi kita tidak mengambil itu dalam ingatan kita. Dan ini yang menyebabkan wujudnya bias. Kita lebih ingat kepada waktu harga barang naik. Memang kalau kita tengok dalam kajian menunjukkan bahawa wujud biasness ini. Tapi ini dari segi statistik pengiraan dia. Tapi kalau kita nak kira memang yang pertama saya nak katakan di sini ialah bahawa kerajaan sebelum ini dan juga mungkin saya mengharapkan juga yang kerajaan sekarang juga menunjukkan keprihatinan mereka terhadap isu yang begitu mendesak pada rakyat iaitu kos taraf hidup. Bukan seperti juga kemiskinan. Isu kemiskinan you sebut aja dari zaman dulu sampai sekarang itulah isunya sampai ada orang kata takkanlah kita sampai sekarang tidak menyelesaikan masalah ini. Isunya bukan saja tidak menyelesaikan bagi saya, tetapi ini adalah isu yang begitu dekat dengan rakyat dan kerajaan yang prihatin pasti akan menjadikan ini sebagai isu yang diberi perhatian yang serius dan sering diucapkan dan diungkapkan dalam apa-apa pun kata orang ucapan ataupun policy statement yang diberikan. So on one hand saya suka sebab maknanya ia memperlihatkan keprihatinan kerajaan yang memerintah tak kisahlah dulu ke dan saya mengharapkan yang sekarang pun begitu juga bahawa isu kos taraf hidup ini adalah dekat dengan hati rakyat dan begitu mendesak rakyat dan kerajaan yang ada sekarang begitu memberi perhatian terhadap isu ini. Saya lebih melihat begitulah ya. Apa lagi selepas ini pastinya kita akan sentiasa lihat dan juga kita akan tengoklah apa yang akan kerajaan umumkan terutamanya dalam tempoh hari-hari awal ataupun bulan-bulan awal pentadbiran dalam kerajaan perpaduan. Terima kasih Datuk Dr. Madeleine Bermah, penganalisis ekonomi banyak yang kita dapat dan juga kita fahami terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup rakyat. Kos sara hidup rakyat ini tanggungjawab semua pihak, tanggungjawab kerajaan untuk melihat dan juga tanggungjawab kepada semua pemain industri untuk memastikan bahawa kita berada pada landasan yang betul. Saya Ihsan Dahaya. Sekian dulu Pantau Kerajaan Baharu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.